Hari ini kita masuk topik momentum. Okay. Momentum dalam KBSM, silibus KBSM adalah topik yang nombor 2, topik subtopik. Okay, dalam chapter 2 nombor 4, subtopik yang keempat. Subtopik yang kelima lepas daripada inertia. Okay, untuk KSSM subtopik yang ke 7, ke-6 ke-7 sebelum impulse dan impulsive force ataupun daya impuls dan impuls. Okay. So jadi saya share dulu, share screen. Okay. Jadi topik momentum. So momentum apa? Momentum define ataupun didefinisikan, ini adalah term ataupun logo momentum. Okay. Jadi kita ada momentum sama dengan jisim, darab ataupun hasil darab jisim dan juga laju. Okay. So momentum adalah jisim, hasil darab jisim dan laju. Okay. So jisim dan laju adalah term ataupun terma yang kita, elemen yang kita dah belajar ataupun kita perkenalkan dalam topik yang sebelum ni, topik yang berkaitan dengan gerakan linear. Okay. Jadi momentum pun related ataupun berhubung kait dengan terma ataupun elemen dalam gerakan linear, which is laju dan jisim. Okay. Jadi momentum unit dia dikira dalam, okay, macam ni kita nak tahu unit dia. So di kg, okay, darab dengan laju. Laju ataupun velocity equal to ms negatif 1 ataupun meter per saat. Jadi kita gabungkan, so kita dapat unit dia kg meter per saat. Itu adalah unit bagi momentum. Okay, unit bagi momentum. Alright. So cikgu tulis ini siap-siap. Unit bagi momentum adalah kg meter per saat. Okay, hasil darab m dan juga v. Okey. Contoh macam ni kita nak tahu contoh objek yang ada jisim. Misal kata objek yang ada jisim 5 kilo contoh. 5 kilo. 5 kilo objek jisim bergerak ataupun the object that has mass moves in 2 meter per second ataupun velocity dia dalam 2 meter per second. Jadi objek itu ada momentum. Apa momentum dia? M darab dengan V. So M is 5 and then kita ada V, kita dapat 10 kg meter per second ataupun meter per saat. Okey. Ataupun kalau objek itu dia bagi dalam nilai V, contoh objek itu dalam nilai soalan bagi objek nilai dia M tu adalah V. So V is equal to 4 meter per second contoh. Okay, ataupun 4 meter per saat. And then dia bagi momentum. Nilai momentum tu adalah, contoh dia bagi nilai momentum is equal to 20 kg meter per saat ataupun per second. So dia tanya mass. So masukkan formula momentum. Momentum is equal to mv and then darab macam biasa, kita darab kita nak cari mass. So nilai momentum is 20 divide by v. V how much? 4. So kita akan dapat nilai mass is 5 kilo. Okay, macam itulah. So simple sahaja dia punya formula. Okay, dia ada 2 sahaja elemen. Okay, yang terlibat, M dengan V. Alright. So, selain daripada itu, dalam momentum kita belajar principle conservation of momentum. Okay. Principle conservation of momentum ataupun dalam bahasa Melayu, okay, dalam bahasa Melayu adalah prinsip keabadian momentum. Okay.
Jadi semalam last class cikgu ada explain ataupun kita ada buat latitude to be berkenaan dengan prinsip keabadian tenaga ataupun principle conservation of energy. Dia lebih kurang. Okay, lebih kurang tu maksudnya apa? Maksudnya prinsip dia, secara prinsip dia adalah sama. Okay, apa yang sama? Okay, jadi prinsip keabadian momentum dia nak bagi tahu, okay, jumlah momentum satu sistem adalah tetap. Okey, jumlah momentum, okey, total momentum, jumlah momentum dalam satu sistem adalah tetap. Okey, jadi cikgu bagi tahu apa maksud dia. Tetap, okey, jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Sistem. Okay. Jadi apa maksud prinsip keabadian momentum? Jumlah momentum dalam satu sistem adalah tetap jika tiada luar yang mungkin. Maksud prinsip keabadian abadi momentum tu kekal abadi. Apa yang dimaksudkan dengan kekal abadi adalah magnitude ataupun jumlah ataupun nilai momentum tu tidak berubah. Okey, momentum bagi satu sistem tu tidak berubah. Okey, sebelum dan selepas, okey, adalah sama. Okey, situasi satu sistem sebelum dan selepas adalah sama. Okey, jadi dalam momentum kita gunakan beberapa contoh, misalnya pelanggaran. Okey, pelanggaran, okey, ataupun objek yang berlanggar dan juga letupan. Jadi kedua-dua ini, contoh ini adalah situasi yang kita boleh belajar apa maksud prinsip keabadian momentum. Jadi contoh momentum, apa yang kaitkan dengan momentum pelanggaran, contoh jumlah momentum ataupun magnitude momentum itu, okay, jumlah adalah jumlah momentum sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran adalah sama. Contoh, okay, ini simbol momentum okay, simbol momentum. Ini momentum sebelum berlanggar, selepas berlanggar adalah sama. Okay. Sebelum, before, selepas, after lah. Okay. Itu yang ni adalah simbolik yang mudah untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan prinsip abadi, iaitu momentum tu bersifat kekal sebelum dan selepas berlanggar. Okay. Yang kedua, selain daripada itu, sama juga dengan letupan. Okay, letupan ni momentum sebelum letupan dengan momentum selepas letupan adalah sama. Okay, yang ni yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. So kita ada dua contoh dalam momentum, which is dalam silibus KSSM dan juga KBSM. So dia state situation pelanggaran dan letupan sebagai contoh untuk kita faham apa prinsip keabadian momentum. Okey. Jadi kita spesifik, kita go into deep, okey, sebab kita ada formula yang spesifik yang menunjukkan situasi prinsip keabadian momentum. Okey, kita ambil contoh pelanggaran dulu, okey. Lepas ni kita buat latihan Alright. So pelanggaran ni dia ada dua jenis. Okey, yang kau belajar dalam cikgu rasa korang semua dah belajar, cuma ni kita recap balik. Ada dua jenis, kita ada elastik dan juga pelanggaran tidak elastik. Okey, elastik and non-elastik lah, dalam bahasa Inggeris pun elastik juga. Okey, jadi elastik, contoh elastik adalah, okey, bila pelanggaran itu berlaku, contoh kita ada dua objek. Okey, A
dan B contoh. Okay. A dan B, okay, ini situasi sebelum Okay. Sebelum A dan B berlanggar. Okay, jadi A, so A mempunyai mass, so A ada M A dan B juga ada MB. Maksudnya dia ada jisim, kedua-dua ada jisim, dan A ada V, nilai V ataupun hal laju, and then B pun ada nilai hal laju sebelum melanggar. Okay. Bila dia berlanggar towards one another, maksudnya dia berlanggar secara berdepan. So apa yang berlaku? Okay, selepas itu elastik, okay, ni nak cerita pelanggaran elastik macam mana. So A dan B, apa yang berlaku lepas berlanggar? So dia akan melantun, okay, ataupun dia terpisah. Okay. Dia akan melantun, okay, satu pergi kiri, satu pergi kanan. Okay. So dua-dua bergerak, okay. So dua-dua mempunyai V. Okay, kita ada VA dan VB, right? Kita juga ada MA dan juga MB selepas ni, situasi selepas. Maksudnya elastik, pelanggaran elastik macam mana? Lepas dia berlanggar, dia terpisah. Okay, masing-masing bawa haluan masing-masing lah. Okay. Kalau elastik pula, kalau non-elastik ataupun tidak elastik, okay, lukis A dan B, kedua-duanya berlanggar antara satu sama lain. Okey. So masing-masing ada V. Okey, yang ni pun ada V. Okey. Dan juga masing-masing ada M. Okey, MA dan MB. Okey. Lepas berlanggar dia jadi apa? Kalau non-elastik ni dia akan melekat. Okey, lepas berlanggar, okey, kedua-dua ni melekat. Okey, maksudnya dia tak terpisah, dia berbeza dengan elastik. Okey, elastik. Okey, jadi elastik dia terpisah, tapi bila non-elastik, bila dia bertembung, maka dia melekat. Kau nampak cikgu lukis melekat ni. Okey. Jadi melekat, M dia ada ni, A dia ada jisim A, nilai A dia sendiri, B pun ada. Tapi bila dia melekat, okey, dia akan dapat satu nilai yang sama, nilai hal laju yang sama, okey, sebab dia melekat. Okey, bila melekat dia bergerak. Okey, bila berlanggar of course dia akan bergerak. Okey, sebelum dia berhenti. Jadi V, nilai V tu dia share ataupun dia kongsi sama, okey. Itu adalah situasi non-elastik dengan elastik. Okey. So apa kaitan dia dengan momentum, prinsip keabadian momentum. Okey. Bila kita form a formula, okey, macam mana kita nak form a formula of elastic? Okey. Okey. Alright. So ni formula dia Formula ni kau boleh dapat dalam buku. Dalam buku pun dia tunjuk formula dia. Alright. So M ni sebelum ni before. Okay, ni situasi momentum before ataupun sebelum, and then momentum after. Okay, momentum before M. Okay, ni untuk A Momentum A kita kira momentum A plus momentum B before, sebelum momentum A plus momentum B after. Okay, jadi momentum A berapa? Momentum M darab V. So M A darab V A tambah dengan M B darab V B. Okay. Sama juga macam after M A darab V A. Okay. And then plus M B darab V B. Okay. Yang bukan elastik ni pula macam mana? Sorry. Untuk sebelum ni kita declare yang ni sebagai U V ni sebagai U lah. Initial velocity ataupun sebelum Sebelum tu initial one lah. Ataupun hal laju awal. Okay, hal laju awal. Before ni hal laju awal, represent hal laju awal. After hal laju akhir. So beza term dia tu U dengan V dia tak sama. Okay.
Okay, untuk non-elastic, so MA UA plus MB UB equal to MA tambah MB. Okay, disebabkan dia ada satu V, so kita letak V tu di luar sebab dia shared ataupun dikongsikan dengan V yang nilai V yang sama. Okay, so dia tak ada separate ataupun different value of hal laju V. Okay, VA dengan VB tu sama, maksudnya V lah. Okay, tak kisahlah kau nak letak nama VA ke VS ke VD ke, tapi nilai V tetap sama. Jadi kita asingkan, jadi kita letak, kita factorkan nilai tu. Okay, jadi yang ni adalah situasi yang cikgu cakap macam mana formula tu boleh form. Formula tu boleh form adalah dari segi ataupun daripada konsep asas, iaitu prinsip keabadian momentum. Okay, so this one is principle, okay, conservation of momentum. Okay, yang atas sekali, yang main, equal dengan this one. Jadi kedua-dua ni bila kita equalkan, that's why kita boleh form a formula. Okay, formula ini dengan formula yang lagi satu. Alright. Untuk letupan, okay, so barang yang meletup, contoh kita ada situasi letupan bom tu ganas pula kita ambil contoh kan. Pistol ataupun senapang orang tembak tupai ke. Okay, jadi senapang, okay, dalam senapang kita ada dua objek. Okay, dalam senapang ni ada dua objek. Okay, sebab senapang ni dia meletup sebelum kita, waktu kita tembak tu dia explode. Okay, berlakunya explosion tu, okay, ada dua objek dekat situ. Pertama kita ada senapang, contoh senapang, dan kita ada peluru. Okay, peluru. So dua objek yang berbeza. Okay, waktu sebelum explosion ataupun sebelum letupan, senapang dan peluru tu kita pegang. Okay, peluru tak bergerak dan senapang tu pun statik juga. Okay, senapang tu statik. Okay, kita tak keluarkan peluru ataupun kita kena lontarkan senapang tu, tak ada. Okay, bila kita pegang senapang tu, maksudnya senapang tu dalam keadaan statik dan peluru di dalam senapang pun statik sebelum berlakunya letupan. Okay, so jadi contoh MA, kita buatlah MP lah. MP, okay, tambah dengan MP, kita ada VP, V senapang UP tambah dengan MS. Ini S, yang ni S, ini peluru, so V peluru, equal dengan selepas explosion apa yang berlaku kepada senapang dan juga peluru. Okay. Jadi peluru dan senapang lepas explosion, so dia akan, bila kita tembak bila tembak kan, senapang tu ke belakang. Okey. Bila kita tembak sesuatu, so senapang ke belakang, peluru ke depan lah. Peluru keluar ke depan, senapang keluar ke belakang. So jadi kedua-duanya bergerak. Lepas explosion, kedua-duanya bergerak. Jadi maka kita ada nilai V dekat situ. Okay, so MS kita ada VS. Tambah dengan peluru juga kita ada MP dan juga VP. Tetapi kita tengok balik sebelum berlakunya explosion, so senapang ni U dia dalam keadaan sifar. Okay, kosong. Okay, jadi kita deduce ataupun kita buat conclusion, maksudnya M kalau darab dengan U nilai dia kosong, jadi kosong lah. Kosong tambah kosong equal to zero. Jadi V untuk lepas explosion ada nilai, okay, bagi senapang dan peluru. Okay, that's why kita dapat formula letupan macam ni, formula untuk non-elastic macam ni untuk pelanggaran, dan formula bagi elastic macam ni. Okay, alright, so kita buat contoh terus. Okay,
Contoh ni mudah je. Cikgu akan define apa elemen yang ada dalam tu. Lepas tu baru kita masukkan dalam formula. Sebelum kita nak masukkan dalam formula, kita kena kenal pasti which one formula yang sepatutnya kita letak ataupun kita guna. Okay, jadi kat sini kita belajar 3 formula. Pelanggaran ada 2. And then letupan ada 1. Okay, right. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey, contoh objek A berjisim 1 kilo. Okey, objek A berjisim 1 kilo dengan laju 4 meter per second. Jisim mass So kita ada A, okay, MA kita ada 1 kilo. 1 kg, and then kita ada VA equal to 4 meter per second. Okay. Dan objek B berjisim ini U. Objek B berjisim 2 kilo dengan hal laju 2 menuju antara 1 sama lain. Okey. So kita ada MB 2 kilo. So UB kita ada 1.5 meter per saat. Okey. Jika objek A bergerak, okey, objek A moves with velocity 1.5 meter per second after. Okay, nampak ni, after selepas pelanggaran pada arah bertentangan dengan arah asal, berapakah hal laju objek B? Okay, jadi kita nak pakai formula apa ni? Okay, so kat sini 1.5 ni bukan U 1.5 ni adalah apa? 4, sorry. Ni 2. UB adalah 2 2 meter per second. And then dia bagi nilai V, VB, okay, VB lepas berlanggar 1.5 meter per saat. Okay, jadi formula apa kita nak pakai? Yang ni bila objek dia bergerak, okay, dia bergerak arah bertentangan, maka kita assume itu adalah pelanggaran elastik. Jadi pelanggaran elastik sebab pelanggaran elastik ni bila dia berlanggar, okey, dia akan bergerak, A dengan B akan bergerak dekat arah bertentangan. Jadi elastik kita pakai formula inilah. MA, okey, MAVA tambah MBVB. Okey, MU. MBAVA equal to M itulah tambah MBVB. Okay. Dia pakai warna lain lah. Warna ni macam okay. Jadi cikgu akan masukkan nilai MA tadi 1 kilo, VA 4 tambah dengan MB 2 kilo, UB 2, MA berapa? MA 1. Ni VA bukan VB, VA. Okay. So ni VA. Alright. Jadi kita ada VA berapa? 1.5 tambah dengan MB kita ada 2 kilo, VB kita tak tahu. Okay. Jadi VB, so kita selesaikan 4 darab 1 4, 2 darab 2 4. Okay. And then okay, sekarang ni kita ada nilai 1. Okay, VA ni, okay, VA dia bergerak arah bertentangan. Okay, bila bertentangan, jadi salah satu akan negatif. Okay, negatif tu merujuk kepada direction lah. Okay, nilai negatif merujuk kepada direction. Sama ada kita nak letak VA tu sebagai negatif ataupun VB sebagai negatif. Okay, terpulang. Okay, jadi kita assume contoh positif. Okay, 4 tambah 4 and then kita darab 1 darab 1.5 kita dapat 1.5 lah. Okay. Tambah dengan 2 VB. Okay, 2 VB. 2 VB. Okay, so jadi kita akan dapat 8.
So ni sini kita akan dapat 8 1.5 okey. Okey. Sorry. UA ni okey. Macam ni dia punya nilai. Nilai direction okey. UA dengan VA salah satu negatif Salah satu UA dan antara UA dengan UB okey, salah satu negatif sebab direction dia bila dia bertentangan, okey, dia berlanggar bertentangan bila dia berlanggar bertentangan, jadi salah satu tu adalah negatif kerana sebab dia punya direction berbeza, okey. So kita letak negatif UB ni sebagai negatif, okey. So kita dapat negatif 1.4 and then VA ni kita ambil VA negatif lah sebab dia bertentangan dengan situasi pelanggaran tu, dia direction dia tak sama, okey. Jadi kita akan dapat negatif 1.5 2VB di yang ni silap 4 darab 4 tambah tolak 4, kita akan dapat 4 tolak 4 lah, kosong, negatif 1.5 bawa ke sini 2VB. So VB okey 1.5 bahagi dengan 2. So jadi kita dapat nilai VB adalah 0.75 meter per saat. Okey. Saya ulang lagi. Macam mana situasi negatif ni? Okey. Okey. Cikgu ambil dekat sinilah, dekat bawah ni. Pada okey. Contoh objek A tadi dengan B dia bertembung. Okey. So A pada permulaan, so U nilai dia U adalah 4 contoh. 4. Okey. And then B ni sebab dia menuju bertentangan. Jadi salah satu kita assume negatif. Okay, jadi 4 contoh ke kanan kita ambil positif, ke kiri kita ambil negatif. Jadi kita assume nilai yang ke kiri adalah nilai negatif. Yang ni untuk U. That's why cikgu letak UA ni adalah positif 4. UB cikgu letak negatif 2. Sebab negatif tu merujuk kepada direction B yang ke kiri. Okay. Selepas tu, okay, ni before. Okay, after apa yang berlaku? After ni, bila dah berlanggar dua-dua, maka dia akan okay, dia akan bertentangan, dia akan gerak bertentangan dengan arah yang dia langgar tadi. So A dia gerak ke kiri, B gerak ke kanan. Jadi B gerak ke kanan, V dia kita assume positif. Okay, positif. Okay. Nilai yang positif. Okay, what about VA? Jadi VA tu kita dah bagi dalam soalan. Dia bagi tahu dalam soalan apa? Dalam soalan dia kata, okay, jika objek A bergerak dengan hal laju. Objek A bergerak dengan hal laju ataupun velocity 1.5 meter per second selepas. Maksudnya VA selepas dia adalah negatif ke positif? Negatif. Cikgu letak negatif sebab apa? Sebab pergerakan A itu ke kiri selepas berlanggar. Jadi ke kiri ni, direction ke kiri kita letak negatif. Okay. Jadi masukkan formula. So UA 4 positif, UB negatif 2. Jadi masukkan lah. Cikgu masukkan. UA 4. Okay. Korang tengok sini. UA 4, UB negatif 2. Okay. VA positif. Okay. VB yang ni negatif VA negatif, VB, so VB kita dapat 0.75 meter per saat. Positif lah. Alright, positif. Okay, seterusnya. Okay, ini cikgu kecilkan. Okay. Nanti jangan risau, cikgu akan bagi jalan kira dia. Okay.
guys. Okey. Okey. Yang ni dia punya formula tadi. Unselect. Okey, seterusnya kita tengok troli ni pula. Okey. Okey, troli ni pula berjisim 1 kilo. Okey. So troli ada troli. So 1 kilo. Okey, dengan hal laju menuju ke arah sebuah troli berjisim yang sama yang pegun. Okey, maksudnya lagi satu troli ni gerak 3 meter per saat. Okey. And then lagi satu troli ni dia pegun, dia statik. Maksudnya nilai U asal dia adalah kosong. Okey, bagi troli B. Yang ni troli A. So UA adalah 3. So MA adalah 1. MB dia punya jisim dia 1 kilo. Okey. Selepas pelanggaran, kedua-dua troli bergerak bersama-sama. Okey, bergerak bersama-sama itu indikator kepada inelastik ataupun non-elastik ataupun tidak kenyal. Okey, pelanggaran tidak kenyal. Okey. Right. Jadi pelanggaran tidak kenyal ataupun inelastik, formula dia adalah MAUA tambah MBUB sama dengan MA tambah MB darab dengan V. Okey, sebab dia bergerak bersama-sama, maksudnya dia attach. Okey. MAUA MBUV, okey, kita masukkan nilai 1, UA 3. So apa yang berlaku kepada MB 1, UB kosong. So MA 1 tambah 1 darab dengan V. So dia nak tahu hal laju lah, dia nak V. So kita buatlah 2V, yang ni 3 tambah kosong. 3 tambah kosong, 3 bahagi 2 dapat V. Okay. So nilai V adalah berapa? 1.5 meter per saat. Okay. Nilai V adalah 1.5 meter per saat. Okay. Seterusnya. Okay, kita ambil contoh 3 pula. Sebiji bola berjisim 3 kilo yang bergerak dengan hal laju 2 meter per saat berlanggar dengan objek berjisim M kg yang pegun. Okey. So ada bola. Okey, bola ni 3 kilo. So mass dia 3 kilo. Okey, U dia berapa? 2 meter per second. Okey. Dan berlanggar dengan objek berjisim MKG yang pegun. Maksudnya objek ni UA dia adalah pegun 0 meter per saat. Selepas pelanggaran, bola bergerak dengan hal laju pada arah yang sama, manakala objek bergerak dengan hal laju satu pada arah yang sama dengan bola. Jadi dua-dua ni sama pergerakan dia. Okey. Maksudnya bola tu datang ke kanan, contoh datang ke kanan, maksudnya nilai U, contoh U bola ni adalah 2 meter. Jadi U tu positif. Okey. Objek itu pada asalnya kosong, tapi bila dah dilanggar dengan bola, maka objek itu akan bergerak sama arah dengan bola. Maksudnya nilai V dia adalah positif lah. Sebab dia bagi tahu pada arah yang sama dengan bola. Okey, pada arah sama dengan arah bola. Maksudnya nilai VB positif. Berapakah nilai M?
Okey, jadi 1.5 ni adalah nilai yang positif. Okey, jadi kita pakai formula apa? Elastik ataupun pelanggaran kenyal. Okey, sebab apa? Sebab bola dengan dia tak bagi tahu bola dengan apa nama ni, objek itu attach ataupun bersama-sama. Okey. Dia akan beritahu arah yang sama. Okey, kalau dia bagi tahu objek itu dalam keadaan sama-sama ataupun melekat, okey, maka iaitu kita pakai pelanggaran tidak kenyal ataupun inelastik. Jadi formula dia MA VA tambah MB VB sama. Okey, sorry U. MA VA tambah MB VB. U dengan V ni dia nak differentiate dah. U ni adalah untuk initial velocity ataupun laju awal. Okey. Jadi kita masuk nilai 2, MA UA 2, sorry, ni 3, 2 tambah dengan MA, objek ni pegun, kita tak tahu nilai MB ni berapa, so kita nak cari. Okay, U kosong. Okay, objek ni pada awal dia initial velocity adalah kosong. So MA 3 kilo, V berapa? 1.5, VA adalah bola ni gerak 1 VA dia 1. Untuk bola VB ni adalah itu 1. Okay. Bola ni tambah dengan VB, MB dia berapa? Kita tak tahu, kita nak cari VB dia 1.5. Okay, semua positif sebab arah yang sama lah. Bola dengan objek tu lepas langgar di arah yang sama. Okay, jadi dapat berapa nilai dia? 2 kilo. Okay, jadi kita buat 32 darab 3 darab 2, 6. Tambah MB darab 2, kosong. Okay, MB darab kosong, kosong lah. 3 darab 1, 3. Tambah MB darab 1/5, 1.5 MB. Okay, jadi cikgu sambung dekat sini. 6 sama dengan 3 tambah 1.5 MB. Okay, jadi 6 tolak 3, 1.5 MB. So MB nilai dia adalah 3 bahagi 1.5. 3 bahagi 1.5 berapa? 2 kilo. Okay, so ini siapa jawab tadi? Nuaim jawab, mantap Nuaim. 2 kilo. Okay. Right. So cikgu kecilkan. Okay. Tak apa guys, nanti cikgu bagi dia punya jawapan. Korang boleh try. Okay. Sebab cikgu lepas ni ada kelas lain. Okay. Alright, seterusnya last question untuk sesi hari ni. Jadi ada latihan yang lain nanti cikgu bagi post dalam ni, korang buat, nanti cikgu share dia punya jawapan. Sebutir peluru berjisim 2 gram. Sebutir peluru, ni explosion lah. Baru cerita pasal peluru dengan senapang. Peluru berapa? Jadi kita siap-siap tulis letak sini kosong sama dengan MV1 tambah dengan M2 V2. Okay, siap-siap. Maksudnya U dia awal-awal dah kosong. So kita masukkan nilai M1 dia berapa? Contoh M1 kita ambil peluru. Peluru berapa? Peluru adalah 2 gram. Jadi mass, okay, standard unit dia kita pakai kilogram. Okay, jadi 2 gram. So nak tukarkan kepada kilogram, jadi kita kena darab dengan negatif 2 darab 10 negatif 3. Okay. Then darab dengan V1 siapa? 100. Sorry. So peluru tu ditembak dengan hal laju 150 meter per saat. So senapang dia tadi berapa? Senapang kita nak kira berapa hal laju setakan senapang. Okay, jadi bila peluru ke depan, contoh peluru ke kanan. So ni senapang. Okay, jadi
peluru ni keluar ke kanan, so positif lah. 150 meter per saat ni positif. Okay. Jadi senapang ni dia akan sentak ke belakang lah. Jadi kita nak cari berapa nilai sentakan ni. Okay, nilai V2. Okay. Jadi V2 ni okay, dalam negatif. Okay. Dia punya nilai dia adalah negatif. Okay. Jadi cikgu padam sini. Berapa nilai V2 korang boleh cari tak nilai dia? So M2. So M2 tadi 1 kilo. Berat senapang tu 1 kilo. Darab dengan V2 kita nak cari. So yang ni kita akan dapat nilai 0.3 tambah dengan V2 lah. Okay. Jadi V2 adalah nilai dia. Bawa ke sana jadi negatif 0.3 meter per saat. Jadi negatif tu, okay, negatif ni adalah sign negatif ataupun tanda negatif indicates ataupun dalam bahasa Melayu je menunjukkan okay, arah bertentangan senapang tu. Okay. Senapang. Contoh, peluru tu keluar ke kanan, ke depan. So senapang tu bila kita tembak, senapang ke belakang. Jadi sign negatif itu merujuk kepada arah bertentangan senapang itu. Okay, jadi itu sahaja untuk sesi kali ini. Yang bagi yang join session hari ini, cikgu sangat-sangat berterima kasih. Jadi untuk session kali ni so kita dah habis. Jadi cikgu akan teruskan dengan part yang kedua untuk momentum. Tak silap cikgu. Bila tarik next session lah. Okay, untuk form 4 sama. Untuk kelas form 4 kita buat setiap 2 petang untuk malam kita buat untuk form 5 punya topik. Tapi siapa tingkatan 4 yang nak join session digalakkan untuk pengenalan lah, untuk pengenalan awal, advance sikit. Okay. Bagi yang tingkatan 5, siapa yang nak masuk session form 4 pun digalakkan untuk korang recap dan study. Okay, jadi terima kasih bagi yang menonton. Terima kasih Raudah, Nuaim, Aisyah dan yang lain yang menonton live juga. Terima kasih. Jadi boleh share platform yang saya dah letakkan di atas info-info platform di atas status live. Terima kasih banyak-banyak di ruangan description. So jumpa lagi guys. Assalamualaikum. So bertemu kembali next sesi. Okay. Jaga diri, stay safe. Sama-sama Syazah, sama-sama Syalma dan juga Syuhada Nasiri. Okay. Mantap. Petang-petang ni segar lagi Okay, cikgu end dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.